Okey, baik. Itu dia kami berikan sedikit permulaan atau pengenalan pada anda berkenaan inisiatif yang diambil oleh Jabatan Pertanian yang mengutamakan produk hasil pertanian yang berkualiti. Seperti anda dapat saksikan seketika tadi sewaktu permulaan siaran kita, dan juga seketika tadi Ismail bersama dengan para peniaga di ruang lega RTM. Mereka ini merupakan petani-petani yang berdaftar di bawah MyGap dan juga MyOrganic. Apakah kedua-dua perkara ini? Kita nak perincikan dengan lebih lanjut pada pagi ini di studio bersama dengan dua orang tetamu. Saya perkenalkan terlebih dahulu, iaitu Datuk Zahimi Hassan, Ketua Pengarah Jabatan Pertanian Malaysia, juga Encik Teknologis Azrin Basir, Pengarah Bahagian Kawalan Kualiti Tanaman, Jabatan Pertanian Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi. Sihat ya? Sihat. Okey, sihat tetamu kita, sihat juga kita tengok bahan-bahan makanan mentah yang belum dimasak lagi di hadapan kita ini. Ini adalah hasil petani-petani tempatan yang berdaftar di bawah MyGap dan juga MyOrganic ini. Jadi kita nak tahu apakah keistimewaan petani-petani dan juga bahan-bahan ataupun hasil yang kita dapat daripada petani-petani ini. Kita bersama dengan Datuk Zahimi terlebih dahulu. Kalau Datuk boleh kongsikan berkenaan dengan kepentingan untuk kita mengambil makanan-makanan yang berkualiti dan juga selamat ini. Okay, terima kasih kepada Puan Su dan juga kepada RTM kerana jemput kami untuk memberi penerangan. Dari segi biasanya kita akan lihat makanan berkualiti akan mensejahterakan rakyat lah. Dan kita juga pernah mendengar dari segi siaran akhbar yang dikeluarkan oleh KKM, Kementerian Kesihatan, yang menunjukkan makanan yang tidak selamat ini boleh memberikan kesan yang negatif pada kita seperti kanser dan sebagainya. Dan hampir 30 hingga 50% kejadian kanser adalah disebabkan oleh makanan. Jadi makanan yang berkualiti ini sangat-sangat pentinglah untuk menjadi pemakanan kepada rakyat Malaysia. Dan dia salah satu perkara yang perlu ditekankan, ya, terutama kalau kita lihat piramid makanan, perlu ditekankan berkaitan dengan makanan yang berkualiti dan selamat bagi mengelakkan isu-isu kesihatan yang serius pada masa kini lah. Dan ditambah pula sekarang ini banyak makanan-makanan segera, tinggi dengan garam, macam-macam lagi bahan-bahan yang akan memberi kekesan dan dalam jangka masa yang panjang. Kerana itulah sebenarnya kita memerlukan makanan-makanan yang selamat dan juga berkualiti seperti yang dihasilkan oleh petani-petani yang berdaftar di bawah MyGap dan juga MyOrganic. Okey, Tuan Azrin, kalau boleh kongsikan, berikan sedikit orang kata mukadimah pengenalan apa itu MyGap ini sebenarnya. Okey, sebenarnya MyGap adalah satu persijilan lah, yang inisiatif Jabatan Pertanian dan juga Kementerian Pertanian untuk memberi pengiktirafan kepada ladang-ladang yang telah berjaya mengikut amalan pertanian baik yang kita telah tetapkan. Maknanya semua ladang yang telah dipersijilkan dengan MyGap bermakna dia telah lulus segala elemen yang telah ditetapkan dan terbukti segala produk yang keluar daripada ladang tersebut adalah selamat dimakan. Okey. Untuk mendapat sijil MyGap ni pasti ada proses yang perlu dilalui oleh petani-petani tersebut. Kalau Tuan Azrin boleh kongsikan. Okey, untuk melalui mendapatkan sijil tu dia ada beberapa proses lah. Satu, perlu memohon di Pejabat Pertanian yang terdekat. Kemudian kita akan membuat pemeriksaan ladang, pemeriksaan tapak, sama ada tapak tersebut sesuai ke tidak untuk dipersijilkan. Ia ada ciri-ciri dia lah, elemen yang kita buat semakan. Kemudian bermula dari situ kita akan membuat auditing. Auditing dari segi pengamalan ladang tersebut. Pengamalan ladang tersebut sekiranya segala elemen-elemen tu diikuti. Kita ada satu lagi tapisan, iaitu kita akan ambil contoh sampel produk daripada ladang tersebut dan kita akan uji di makmal untuk mengesan sekiranya ada sisa baki racun. Jadi sisa baki racun sekiranya ada tidak boleh melepasi minimum level yang kita bagilah untuk memastikan produk tersebut selamat dimakan. Jadi sekiranya semua elemen tadi itu dah dipenuhi, should be tak ada apa problem lah, kita boleh bagi ladang tersebut. Tapi ada kebarangkalian untuk gagal mendapatkan sijil tersebut? Sebenarnya dalam proses untuk sampai ke mesyuarat persijilan tu kita ada pelbagai
inilah proses. Jadi terutama macam contoh auditing tadi. Dia akan audit, sekiranya tak lepas, peserta tersebut atau pemohon tersebut kena membuat pembaikan lah. Tindakan pembaikan, dia akan betulkan sehingga melepasi elemen-elemen yang kita tetapkan. Dia akan rotation. Kalau dia ambil masa lama lah. Tapi kita elemen tu perlu dipatuhi dulu, baru kita akan sijilkan. Macam buah kita nampak ni kan, memang nampak fresh kan, daripada kita beli yang tak tahu dari mana sumbernya, yang tidak berdaftar. Barangkali kalau nampak cantik tu tak elok juga, takut racun tinggi, kuantiti racunnya banyak kan. Jadi itulah yang bagus kalau kita beli sesuatu makanan semua jadi yang organik ini. Okey, Datuk Zaimi, kalau boleh kongsikan kelebihan para petani, barangkali mereka yang membeli barang-barang ialah makanan ini di petani yang berdaftar di bawah MyGap ini. Kalau kelebihan kepada dia, sebenarnya pensijilan MyGap ni dia memberi faedah kepada bukan sahaja kepada manusia sebenarnya. Apa saya akan terangkan. Tapi kalau kepada pengguna, bermakna mereka akan mendapat dan memang pastilah sekiranya ada logo MyGap, produk itu memang selamat untuk dibeli. Kerana dia telah melalui proses-proses yang telah kita tetapkan seperti yang terangkan tadi. Jadi pengguna tidak perlu ragu tentang apa-apa isu kepada keselamatan makanan sekiranya telah dipersijilkan. Itu ya jaminan yang boleh kami berikanlah, sebab seperti yang saya sebut mula tadi, asas utama dia adalah MRL tu, maximum residue level tu, kita akan pastikan di bawah paras yang maksimum tu lah. Yang dibenarkan dalam mengikut standard antarabangsa juga. Dan pensijilan kita ni memang kita menggunakan standard antarabangsa setaraf juga dengan Global Gap ataupun Good Agriculture, amalan pertanian baik yang disediakan di negara-negara lain. Dan kita di antara yang melaksanakan ini. Dan kepada pengeluar juga, dengan adanya pensijilan ini mereka boleh mendapat akses yang lebih mudah kepada ekspor. Contohnya, kalau pada awal-awal tahun 80-an dulu kita pernah ada isu EBDC, ya, sisa baki racun dipanggil EBDC dalam sayur-sayuran, dan bila nak masuk Singapura banyak produk yang ditendang keluar dan tak dibenarkan masuk ke negara Singapura. Tapi melalui MyGap ini, bila mereka melihat ada pensijilan MyGap, dia akan lepaskan produk ini dengan sampel-sampel yang kurang, tak perlu cek 100%. So itu adalah kelebihan. Dan kepada pengguna, selain daripada itu, kesannya adalah kepada alam sekitar. Sebab peraturan yang kita masukkan ataupun kriteria yang kita masukkan dalam pensijilan kita itu, dia merangkumi bagaimana kita nak bangunkan kebun kita, hakisan kita jaga, kemudian penggunaan racun-racun, ataupun kemudian kita juga penjagaan alam sekitar pun kita masuk di situ, di mana sisa-sisa ladang seperti polybag ke, sisa tanaman, kemudian sisa-sisa bekas racun tidak dibenarkan dibuang, dia mesti dikumpulkan satu tempat. Dan itu adalah elemen-elemen yang ada dalam pensijilan kita. Jadi kalau dia patuh semua itu, kesan kepada pengguna, kesan kepada pengeluar itu sendiri, kesan kepada alam sekitar, dan juga kesan kepada pekerja-pekerja yang bekerja di ladang tersebut menjadi positif. So itu antara kebaikan yang kita boleh dapatilah. Okey. Ialah cumanya ramai yang tak tahu berkenaan dengan kewujudan MyGap ni. Tak semua para petani mendaftar di bawah MyGap ni kan. Tuan Azrin, kau boleh kongsikan bagaimana sebenarnya untuk kita mengenalkan, orang kata introduce MyGap ni lebih dengan lebih banyak lagi kepada petani di luar sana. Okey, sebelum tu sebenarnya untuk MyGap ni kita telah berjaya mempersijilkan lebih kurang 11,800 ladang di Malaysia. Tapi bagaimanapun jika dibandingkan dengan total ladang yang ada di Malaysia, tanaman makanan, ia masih terlalu sedikitlah sebenarnya. Jadi kita sentiasa membuat promosi. Satu promosi, dia ada dua cabang di situ promosi. Satu promosi kepada penanam kita, ladang-ladang untuk menyertai skim ataupun pensijilan MyGap ni. Satu lagi ialah promosi kepada pengguna. Kita kena nak create awareness kepada kesedaran kepada pengguna, yang mana mereka perlu mencari makanan selamat. Itu salah satu elemen promosi kita lah. Jadi that one kita akan wujudkan permintaan di situ. Jadi dia akan menang-menang. Dari pihak pengguna pun dapat
makanan yang selamat. Begitu juga dengan petani-petani, dia akan menyertai skim MyGap ini dan dia akan berusaha untuk mengeluarkan seberapa banyak makanan selamat untuk rakyat Malaysia. Jadi promosi itu tetap kami jalankan. 2 elemen promosi tadi kita teruskan sentiasa setiap tahun melalui pelbagai media lah, media cetak, media elektronik, kemudian macam-macam kita usahakan, dan termasuk juga dengan kunjung hormat dengan agensi swasta pun kita ada buat kerjasama. Okey. Untuk pengetahuan anda semua sekarang ni, ada ialah para petani yang berdaftar di bawah MyGap ni sedang berada di ruang lega di Wisma Berita. Kalau kami boleh kongsi pada anda, sekarang ini ada banyak sebenarnya buah-buahan dan juga sayur-sayuran di ruang lega di kawasan Wisma Berita RTM ini untuk anda sama-sama saksikanlah. Kita bagi snippet lah, teaser lah macam mana sebenarnya segala buah-buahan dan juga sayur-sayuran yang dihasilkan oleh para petani yang berdaftar di bawah MyGap. Jadi kalau kita makan ni, insya-Allah keselamatan terjamin. Anda jauh daripada sebarang penyakit-penyakit 3 berangkai yang berpunca daripada makanan-makanan yang tidak dijaga ni. Tapi sihat pun sihat, tapi kuantiti tu kena jaga jugalah. Kita tak naklah claim nanti makan ni terus sihat, Datuk kan. Cik Azrin, dia organik, tapi kalau kita makan kuantiti banyak pun sakit tu tetap datang. Kena jaga juga kuantiti gitu. Okey, Datuk, kalau boleh kongsikan, Jabatan Pertanian sentiasa memainkan peranan untuk memastikan agar industri pertanian kita sentiasa subur. Bajet 2023 yang bakal dibentangkan sekali lagi nanti oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apa harapan daripada Jabatan Pertanian menerusi bajet ini untuk meningkatkan lagi keupayaan Jabatan Pertanian Malaysia dalam orang kata meremajakan, menyuburkan lagi industri pertanian? Okey. Harapan kita sebenarnya dalam merancang bajet tahun 2023, kita mengambil kira beberapa perkara. Yang pertamanya penggunaan teknologi, yang mana penggunaan teknologi ini mungkin kita dapat menarik minat golongan-golongan muda yang mempunyai tenaga yang lebih ini untuk bersama dalam meningkatkan pengeluaran makanan dalam negara. Strategi yang kedua adalah kita ingin meningkatkan pengeluaran dalam negara bagi mengurangkan balance of trade, timbangan dagangan kita. Kita bukan nak mengurangkan kebergantungan, sebab ada di antara produk-produk pertanian yang ada dalam negara kita bukan dikeluarkan oleh kita. Macam Apple dan sebagainya, kita masih perlu. Tapi kita nak imbangkan supaya kita tingkatkan pengeluaran kita dan tingkatkan pengeksportan kita. Dan kita akan meneroka tanaman-tanaman yang masih lagi mempunyai kadar sara diri yang rendah. Contohnya macam cili, kubis bulat, halia, dan kemudian kelapa, dan juga beberapa buah-buahan yang sedang kita mengadakan rundingan laluan pasaran bersama dengan Australia, China, US, iaitu macam kalau di Australia ni kita sedang laluan pasaran untuk manggis, kemudian nangka secara segar, secara biji, sebiji, dan manggis juga kita ada rundingan dengan Jepun dan beberapa tanaman lain lagi lah. Jadi itu antara strategi bagi kita meneruskan pembangunan pertanian dalam negara kita, kerana sebenarnya kita mempunyai potensi dan peluang yang besar berbanding negara lain, kerana kita mempunyai cahaya matahari yang cukup, suhu yang cukup, sebab kita berada betul-betul di atas garisan tropika, garisan khatulistiwa, yang memberi manfaat kepada kita lah untuk menghasilkan produk yang sangat berkualiti. Itu adalah kelebihan kita sebenarnya. Ialah tanah dah ada, cuacanya pun elok untuk pertumbuhan buah-buahan dan juga sayur-sayur yang kita boleh tanam dan juga dieksport ke luar negara. Secara langsung boleh meningkatkan ekonomi negara dan sebagainya. Juga kita cakap sekarang berkenaan dengan keselamatan makanan dan sebagainya. Okey, Cik Azrin, untuk bagaimana sebenarnya cara untuk penonton di luar ataupun petani-petani di luar yang sedang menonton ini yang berminat untuk mendaftar pertanian mereka di bawah sijil MyGap ni, di mana maklumat lanjut mereka boleh dapatkan dan bagaimana proses-proses yang perlu mereka lalui? Untuk maklumat lanjut tentang persijilan MyGap ni boleh layari kita punya website, laman Sasawang Jabatan Pertanian. Di situ ada maklumat. Dan untuk memohon,
pemohon perlu hadir ke Pejabat Pertanian Daerah yang berkaitan lah, di mana tempat di mana dia usahakan penanaman tersebut. Bolehlah berdaftar di sana dan di situlah bermulanya proses permohonan. Jadi dari situ mana kita akan facilitate ataupun kita akan bantu syarikat ataupun penanam terbabit sehingga terus mendapat persijilan di akhirnya nanti. Okey, baik. Kita dah kongsikan secara ringkas bagaimana sebenarnya antara proses-proses dan kepentingan petani-petani berdaftar di bawah MyGap ini. Terima kasih kepada Dato' Azmi, terima kasih kepada Teknologis Azrin Basir bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan kepentingan keselamatan makanan dan juga peranan dimainkan oleh Jabatan Pertanian. Sekali lagi kita nak bersama dengan Ismail Adnan di ruang Lega Wisma Berita untuk perkongsian lebih lanjut berkenaan petani-petani kita yang berdaftar di bawah MyGap ini. Silakan Ismail. Ya Syu, saya hari ini memang kenyang makan buah dan juga sayur. Tapi kali ini dia terus saja boleh makan kerana dried fruit. Ini salah satu daripada produk industri agro makanan yang kita bawakan bersama dengan anda, Mr. Alvin dan juga Mr. Coven. Okey, bersama dengan kita. Ini usahawan adik-beradik ya? Mr. Alvin dan juga Mr. Coven. Okey, boleh kongsikan tentang perniagaan anda dah berapa lama mengusahakan dried fruit business ni? Oh, dry fruit sudah ada 4 tahun lah. Jadi kita sekarang kita dah ditanam itu buah langsung buat sampai dry fruit. Okay. Hari ini nak demo dekat saya nak potong buah ni. Potong buah. Okey, sambil kita potong buah tu, kita bersama dengan Mr. Covin juga nak cakap antara produk-produk lain selain daripada dried fruit di bawah vacuum dried. Ya, syarikat yang diusahakan sendiri oleh anda dan juga your brother. Okey, mungkin boleh kongsikan antara produk-produk lain. Ini kita punya vacuum dry dekat satu teknik dekat Malaysia yang paling baru punya. Market belum ada punya. Kita punya buah-buahan kita buat sampai crispy dan natural. Natural dan crispy. Kita boleh lihat ini, ini kita punya buah, ini buah naga kan? Ini nak bagi saya rasa ni. Boleh. Kita senang aja. Kita buat siap. Ni nak crispy Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ni buah naga yang dijadikan dah dikeringkan dan juga crispy. Macam ni kita potong nipis. Okey, tengok. Keluar macam ni aja. Okey, kalau anda memilih untuk tidak memakan buah-buahan secara mentah, boleh memakannya secara yang sudah pun dikeringkan atau dry fruit. Saya nak cuba Tengok. Boleh. Crispy. Ini memang untuk export quality. Dia melt in the mouth tau. Betul? Dia memang sedap tau. Okey, kalau tengok kan ini buah-buah crispy ni macam mana dia punya permintaan ataupun pasaran pada ketika ini? Oh, ini kita baru buat keluar. Sekarang banyak kita online dekat online jual. Dengan itu overseas macam Euro market dengan Dubai sana, dia sudah ada order datang. Jadi kita sekarang tengah itu prepare nak tambahkan mesin. Macam itu. Pasal dia orang datang sini lihat kita pakai MyGap punya fruit. Dia cakap kita punya raw material ada kualiti. Jadi kita proses natural. Jadi Euro market dia memang suka. Selain daripada buah naga, ada buah apa lagi yang dipasarkan atau dimarketkan? Okey, kita ada durian with coconut, banana, pineapple and coconut. Itu vacuum dry. Vacuum dry semua crispy punya. Kalau yang soda dry, ada lagi satu soda dry. Macam ni punya. pink guava. Pink guava. Ni batu merah. Dahsyat ni. Okey, saya nak rasa kalau boleh tidak kesemuanya, hampir keseluruhan lah Terima kasih bersama dengan kami pada ketika ini adalah vacuum dried. Untuk kita bawakan boleh dapatkan produk vacuum dried di pasaran dan juga di produk MyGap dan juga My Organic dan juga Jabatan Pertanian. Okey, kita nak bersama dengan sahabat penyampai kita